Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ngurusi Fadil Ayahanda Imam Ustaz Amran, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Minta maaf agak terlewat sikit je. Jadi harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera insya-Allah. Baik, malam ni kita akan terus bab yang ke-19, qasar solat maghrib kerana jahil hukum. Jadi apa cerita dia ya? Qasar ni artinya memendekkan solat yang daripada 4 rakaat jadi 2 rakaat. Okey. Biasanya tuan-tuan, sebahagian orang ni dia terkeliru istilah jamak dengan qasar. Jadi diingatkan jamak tu qasar, jadi samalah bagi dia. Dia anggap benda tu sekali je. Walhal jamak satu benda, jamak menghimpunkan solat, qasar meringkaskan solat. Jadi dia perbahasan asasnya, qasar solat tu asal ke, yang asal solat tu 2 rakaat ke, ataupun yang asal solat tu 4 rakaat. Tu dia panggil perbahasan masyhur kalangan ulama ya. Merujuk kepada solat zuhur, asar dan isyak. Solat 4 rakaat tu. Solat zuhur, asar dan isyak tu asalnya 2 rakaat ke, asalnya 4 rakaat. Okey. Maka ada ulama yang menyatakan zuhur, asar dan isyak tu asalnya 2 rakaat. Okey, itu pandangan yang pertama ya. Merujuk kepada statement ataupun cerita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perintah salat dalam peristiwa Mi'raj, zuhur, asar dan juga isyak 2 rakaat. Bila hijrah ke Madinah baru bertukar jadi 4. Jadi yang asal tu 2 rakaat, 4 tu dipanggil tambahan. Maka solat qasar 2 rakaat dalam kes musafir itu yang utama ya. Bagi pandangan kedua pula menyatakan asal solat tu 4 rakaat. Yang 2 tu hanya kita panggil at-takhfif, meringankan umat Islam pada peringkat awal. Jadi peringkat awal tu buat je 2 rakaat dulu. Kemudiannya bila hijrah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala memutuskan supaya umat Islam solat yang asalnya, yakni 4 rakaat. Ibaratnya asal zuhur tu 4, tapi untuk memudahkan umat Islam yang baru nak belajar salat 5 waktu ni maka zuhur, asar, isyak 2 dululah. Bila hijrah ke Madinah baru jadi 4. Jadi dalam tempoh 2 ke 3 tahun tu berlatih dulu solat sebanyak 2 rakaat. Bila sampai Madinah jadi 4. Tu dia punya perbahasan ya. Sama ada asalnya 2 ke asalnya 4. Baik. Jadi dalam safar ini boleh dikatakan semua ulama setuju bahawasanya qasar solat lebih utama daripada solat 4 rakaat. Okey, kita cerita asas ini. Solat qasar lebih utama daripada solat 4 rakaat dalam kes safar. Okey, satu. Ya, kecuali Hanafi menyatakan wajib. Bagi Hanafi qasar solat wajib. Baik. Yang kedua, walaupun qasar solat lebih utama dibandingkan solat 4 rakaat, namun mengikut imam solat berjemaah di mana-mana masjid lebih utama. Bermakna solat tamam berjemaah lebih utama daripada solat qasar, sama ada berjemaah ataupun sendirian. Kita dalam perjalanan, kita singgah di mana-mana masjid pada waktu asar, dan masa tu orang baru sahaja menunaikan salatul asar, maka mana lebih utama? Kita solat sendirian ataupun kita bentuk jemaah kita sendiri untuk solat 2 rakaat,
ataupun kita follow imam yang salat 4 rakaat. Okey, asalnya kita dah tahu dah salat qasar lebih utama daripada salat 4. Tapi dalam kes jemaah, salat mengikut jemaah 4 rakaat lebih utama dibandingkan salat qasar, ya. Itu dia punya basic. Bermakna kalau kita dalam perjalanan, kita singgah ke rumah kawan kita, ini ada kita bincangkan sebelum ini, siapa lebih utama menjadi imam antara orang yang qasar dengan orang yang tamam, salat penuh? Maka jawabnya ialah orang yang salat penuh lebih utama menjadi imam dibandingkan dengan orang yang salat qasar. Ya, maknanya kita pergi rumah kawan kita salat zuhur 4, kita salat zuhur 2. Biasanya sebahagian kita ni kita lah jadi imam sebab kita salat 2. Okey, kawan kita yang salat 4 jadi makmum. Sebenarnya itu kurang utama. Yang utama ialah kawan kita jadi imam salat 4, kita follow je 4. Kemudian kalau kita nak jamak, kita nak salat asar, itu dalam kes zuhur sebagai contoh, kita follow je imam, bila asar tu kita salat 2 rakaat qasar. Okey, jadi itu dia punya beberapa perkara asas, ya. Jadi kalau kita lihat macam mana ada orang yang tak tahu bahawa maghrib tidak boleh diqasar. Dan benda ni ada berlaku, tuan-tuan, ya, dalam satu sembang-sembang saya lah dengan pihak jemaah surau. Jadi dia, bila kita sembang pasal jamak qasar, masa tu ada isu jamak qasar, dia terkejut, tak boleh qasar je maghrib. Dia terkejut. Jadi saya pun tak tahulah dia tak pernah qasar salat maghrib tu. Tapi ceritanya ada orang yang tak tahu bahawa maghrib tidak boleh diqasar. Jadi kita katakanlah ada contohlah, kalaulah ada orang yang qasar salat maghrib jadi 2 rakaat, apa hukum dia? Sepanjang ni dia musafir je, dia salat maghrib 2 rakaat sebab dia tak tahu. Okey, jawapannya begini. Menurut pandangan kebanyakan ulama, setakat yang saya baca, tuan-tuan, tulisan yang diselia oleh Syekh Al-Munajjid, jumhur ulama menyatakan kita wajib ulang semula solat tersebut, kerana kaedahnya solat itu sudah tidak sah dari awal. Jadi bila solat itu tidak sah dari awal, maka kita kena qada balik, tetapi kita tidak dianggap berdosa, ya, sebab kita tak tahu. Tapi ilmu ni dipanggil ilmu al-maklum, ilmu yang maklum dah. Takkan tak tahu kot maghrib tidak boleh diqasar, sedangkan majlis pengajian ilmu terlalu banyak di surau-surau, di YouTube, di Facebook, hatta di TikTok pun ada ilmu juga. Jadi takkan tak tahu kot maghrib tidak boleh diqasar. Maka bagi jumhur ulama, perkara ini maklum, maka sesiapa yang qasar salat maghrib kena qada semula. Baik. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan bahawa tidak wajib diqada semula. Itu pandangan Ibn Taymiyah, ya, Ibn Taymiyah. Dan kalau tengok Syekh Munajjid, beliau menyokong pendapat Ibn Taymiyah. Beliau menyatakan wa azharul qawlaini fi dhalik annahu la i'adata 'alal jahil. Pendapat yang paling baik dalam isu ini ialah salatnya tidak perlu diulang semula atas sebab kejahilan. Dan kemudiannya beliau menyatakan, dan sekiranya dia menggantikan semula solat tersebut dengan tujuan mengambil langkah berhati-hati dan keluar daripada khilaf, itu yang lebih baik. Dan sekarang ni disebabkan ada ulama yang kata kena qada, bahkan jumhur ulama kata wajib qada. Jadi daripada kita pening kena qada ke tak kena qada, maka langkah selamatnya kena qada. Itu cara dia. Untuk bila ada khilaf kalangan ulama dan kedua-dua khilaf itu mu'tabar, pandangan A kuat, pandangan B pun kuat, maka kita kena ambil satu pandangan untuk elak daripada khilaf, dan kena ambil pandangan yang lebih berhati-hati. Contohnya begini, sentuh kemaluan sendiri batal wuduk ke tak batal wuduk dengan menggunakan bahagian sini, ya, batinul kaf. Kalau bahagian sini tak batal wuduk, bahagian sini. Ramai ulama menyatakan tidak batal.
Dan ramai juga ulama yang menyatakan batal. Okey. Jadi apa maksud keluar daripada khilaf? Sekarang ni ada khilaf ulama, ada yang kata batal, ada yang kata tak batal. Kita nak keluar dari khilaf ulama tu macam mana? Kita ambil langkah yang berhati-hati, iaitu yang menyatakan batal. Jadi kita tak tahu ni. Kalau kita tahu tak apa. Kalau kita pegang, bagi saya tak batal, hujahnya sekian-sekian, kita peganglah yang tak batal. Kalau kita pegang, bagi saya batal, kita peganglah yang batal. Sekarang ni kita tak tahu mana satu. Hujah yang kata batal kuat, hujah yang kata tak batal pun kuat, dan kedua-duanya ada hadis. Kita pun tak tahu mana satu yang lebih kuat. Langkah berhati-hatinya ialah kita ambil yang menyatakan batal, kerana itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Begitu juga dalam kes ini, solat yang orang dah qasar solat maghrib selama ni, dia tak tahu hukum. Sekarang ni ada ulama kata tak wajib qada, ada ulama kata wajib qada. Maka mana langkah yang keluar dari khilaf? Langkah yang keluar dari khilaf ialah langkah yang berhati-hati, iaitu wajib dia qada. Kerana asalnya maghrib tu 3 rakaat. Maka dia kena ambil yang asal tu, yang salat maghrib sebanyak 3 rakaat. Itu langkah berhati-hati. Maka kena qada lah. Cara qada itu terpulang kepada masing-masing. Mungkin lepas salat maghrib, dia salat sunat ba'diyah, dia pun salat maghrib 3 rakaat. Dan dia kena ambil kira berapa lama dia kena congak, lebih kurang lah buat anggaran berapa kali dah dia musafir setakat ni, berapa banyak kali dah dia salat maghrib secara qasar. Kita anggarkanlah ada dalam 100 kali. Maka dalam 100 kali ini, saya kira dalam tempoh 30, 60, 90, 4-5 bulan boleh selesai tuan-tuan ya. Dengan kesungguhan yang luar biasa, insya-Allah 4-5 bulan boleh diselesaikan qada tersebut ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, teringat belum salat asar ketika mengimami salat maghrib. Macam mana pula? Kita tengah jadi imam salat maghrib, tiba-tiba kita terlupa bahawa kita belum salat asar lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Okey, perbincangan ini sebenarnya merujuk kepada pendapat sebahagian ulama seperti Hambali yang mewajibkan kita salat mengikut urutan. Ya, yang mewajibkan kita salat ikut urutan. Contoh, kita katakan ada orang yang belum lagi salat maghrib. Dia jamak qasar ni. Dia nak jamak takhir. Dia musafir, kemudian dia singgah di mana-mana masjid. Contohlah dia nak balik kampung di sini, kampung kawasan-kawasan sini, dia singgah di AQS. Dan AQS baru sahaja menunaikan salat isyak. Sedangkan masa tu dia belum lagi salat maghrib. Jadi mana satu dia nak salat? Dia nak salat maghrib dulu ke dia nak salat isyak dulu? Maka ada ulama yang menyatakan dia kena salat maghrib dulu dengan mengikut imam salatul isyak ya. Jadi pada rakaat yang ketiga tu dia pun niat berpisah daripada imam. Dan benda ni menakjubkan. Ustaz, masa balik kampung hari tu, saya panggil lah anak-anak saudara sepupu. Masa tu kami baru balik dari mana entah, tak pergi solat kat surau lah, sebab baru balik dari, tak ingat dah, masa raya hari tu. Jadi saya pun panggil anak-anak saudara sepupu saya kecil-kecil, jom salat. Yang laki-laki ada dalam 3-4 orang. Jadi bila anak saudara saya tingkatan satu jadi imam, saya jadi makmum masa tu. Dia orang tak nak saya jadi imam sebab lama katanya. Ya apalah, dia jadi imam pun tak laju pun budak tu jadi imam. Dan alhamdulillah bacaan dia okey. Bila dia jadi imam, tiba-tiba sepupu saya, budak kecil lah, budak sepupu tu darjah 5 kot. Sepupu saya tu dia berhenti pada rakaat yang ketiga dan duduk tahiyat akhir. Sedangkan kita ni solat isyak 4 rakaat. Habis saja dia tahiyat akhir tu, baru dia bangun untuk salatul isyak. Jadi saya agak terkejut, pandai budak ni buat solat macam tu. Dia follow je dan dia berpisah pada rakaat yang ketiga. Ini satu bagi saya benda yang jarang orang tahulah tuan-tuan. Saya tak tahulah dia buat tu dia belajar ke, dia main hentam je ke, tapi unik. Jadi bagi sebahagian ulama kena salat maghrib dulu barulah salatul isyak. Dia tak boleh salat isyak dulu. Bagi mazhab Syafi'i, sebaik-baiknya salat maghrib dulu. Tapi kalau nak salat isyak dulu pun tak apalah. Kalau imam dah salat isyak, kita salat isyak dulu.
baru kemudian kita salat maghrib. Tapi yang terbaik mana? Yang terbaiknya maghrib dulu baru isyak. Okey. Jadi dalam kes ini dia belum lagi solat asar. Tapi dia dah jadi imam solat maghrib dah. Jadi macam mana dalam isu ini tuan-tuan sekalian ya? Okey, baik. Dalam bab ini kata Syekh bin Utsaimin, seseorang imam solat maghrib teringat bahawa dia belum mengerjakan salatul asar, sedangkan ikut yang terbaiknya solat asar dulu, maka hendaklah dia teruskan sahaja solat maghrib dia, kerana alasan yang biasa digunakan ialah wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Dah buat teruskanlah, bukan sengaja pun. Setelah selesai barulah dia bangun untuk mengerjakan salatul asar. Salat asar itu dianggap sah, dia tidak boleh berhenti daripada menunaikan salat maghrib. Jadi walaupun kita pegang wajib salat asar dulu sekalipun, tapi bila kita dah tersalat maghrib, kita tak ada pilihan. Ada beberapa keadaan yang mana kita boleh tukar niat. Tapi kalau salat fardu, dia tak boleh tukar niat. Asar jadi ke zuhur, zuhur jadi asar, maghrib jadi isyak, tak boleh yang tu. Salat fardu tak boleh. Salat fardu hanya boleh dalam kes salat 2 rakaat jadi 4 rakaat. Yang tu boleh. Contohlah kita katakan kita nak salat qasar zuhur 2 rakaat. Kita ke imam, sangkanya imam pun salat 2 rakaat kerana itu surau RNR. Rupa-rupanya yang jadi imam tu pun duduk tempatan saja pergi makan ke RNR, pusing masa highway makan ke RNR. Dia pula salat zuhur 4 rakaat. Sepatutnya dia janganlah terima offer jadi imam. Dia nak jadi imam juga. Sepatutnya dia tak boleh lah, sebab itu kawasan orang musafir. Okey, kita pula dah niat salat zuhur 2 rakaat, tiba-tiba imam bangun untuk rakaat yang ketiga. Dalam kes itu boleh berlaku pertukaran niat, jadi daripada 2 kepada 4. Itu tak ada masalah. Ataupun kita menukar niat salat fardu, kita tukar kepada niat salat sunat atas faktor tertentu pun boleh. Kita datang ke masjid dalam pukul 2 suku, tak ada orang dah salat zuhur, tak ada orang dah pun, kita pun tunggu tak ada orang, kita pun salat zuhur 4 rakaat. Baru je masuk rakaat yang kedua, ada jemaah 2-3 orang masuk menunaikan salat zuhur jemaah. Maka kita boleh tukar niat salat zuhur tadi jadi salat sunat 2 rakaat. Kita berhenti rakaat yang kedua dan kita join jemaah tadi. Itu dibolehkan. Pertukaran niat begitu. Tapi kalau kita dah masuk rakaat yang ketiga dan keempat, kita habiskan sahaja salat zuhur kita tu. Kemudian kalau kita nak pahala lebih, kita follow pula jemaah tadi dengan niat salat sunat. Dan ada ulama kata niat je salat zuhur. Sahaja aku salat zuhur mengikut imam, nanti serahlah pada Allah nak kira mana satu. Tapi pendapat paling kuat, yang pertama itulah dikira salat fardu, yang kedua itu dikira salat sunat. Jadi kita boleh follow dengan mengambil barakah jemaah. Itu dipersetujui oleh ulama. Jadi dalam kes menukar niat salat fardu kepada salat sunat, itu memang ada perbahasan dan dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita nak tukar salat zuhur kepada asar, kita nak tukar maghrib kepada isyak kerana nak mengikut imam, itu tidak dibenarkan. Itu tak boleh ya. Baik. Qada salat qabliyah zuhur pula macam mana? Jadi kita tertinggal, kita ni pula kaki solat sunat qabliyah zuhur. Kalau ada orang yang jenis solat qabliyah zuhur ni tuan-tuan, boleh buat menantu lah kita katakan. Kalau ba'diyah maghrib okey lagi, semangat tu lain. Ba'diyah isyak okey lagi. Tapi kalau ada orang solat qabliyah dan ba'diyah zuhur ni orang muda lah. Ni memang luar biasa ya. Saya kat surau boleh buat lah, tapi kat rumah nak solat qabliyah zuhur kat rumah, tambah macam PKP tu kan. Berapa lama kita solat kat rumah? Aduh, masa awal-awal je saya buat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Itu pun menggelepar bila aku nak habis solat. Letih kita orang muda ni tuan-tuan, malas solat. Tapi ada orang yang rajin solat qabliyah ba'diyah zuhur dia buat, qabliyah asar pun dia buat, masya-Allah ya. Jadi sekarang ni kita ni memang biasa solat qabliyah zuhur. Tapi hari itu kita terlepas solat qabliyah zuhur. Jadi macam mana, apa yang perlu kita buat? Maka dalam kes ini memang kita tak salah satulah.
Kalau ikut Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, yang sahih menurut kami ialah istihbab qada'in nawafilir ratibah. Disukai qada' solat rawatib. Ya, disukai. Inilah pendapat Muhammad Al-Muzani, Ahmad dalam satu riwayatnya, dan manakala mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Yusuf, tidak boleh diqada'. Tapi Imam Nawawi kata daliluna hadhihi al-ahadits sahihah. Dalil kami dalam bab ini menggunakan hadis-hadis yang sahih. Jadi Muhammad bin Hasan Syaibani, ulama besar mazhab Hanafi, Al-Imam Al-Muzani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semua menyatakan disukai qada' salat rawatib an-nawafil, ya. Nah, disukai. Baik, dan kata Al-Mardawi. Al-Mardawi tu siapa? Al-Mardawi tu ulama dalam mazhab Hanbali. Ada satu kitab yang dibuat oleh kilang sekarang, tuan-tuan sekalian, menghimpunkan 3 kitab mazhab Hanbali. Satu namanya Al-Muqni', Al-Mughni cerita lain, Al-Muqni', saya tak ingat, ada Al-Insaf, apa, ada 3 yang dibuat oleh Ibn Qudamah. Ibn Qudamah bukan Ibn Qudamah yang utama tu, yang lain. Saya tak ingat dah, tuan-tuan, lama tak tengok kitab tu. Dan antaranya ialah kitab yang ditulis oleh Al-Mardawi. Jadi Al-Mardawi ni dia menghimpun beberapa pendapat dalam Hanbali, dan dia pilih mana pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanbali. Dia kata apa? Sesiapa yang terlepas salat-salat sunat disunatkan baginya untuk qada'. Inilah pendapat mazhab, iaitu pendapat Imam Ahmad, dan inilah pendapat yang masyhur kalangan ulama kami. Okey. Jadi Syafi'i dan Hanbali ni lebih kurang, tuan-tuan. Dalam mazhab ni Syafi'i, Hanbali lebih kurang. Maliki dan Hanafi pun banyak persamaan. Dan seringkali kita akan jumpa inilah pendapat Syafi'i dan Ahmad, manakala Abu Hanifah dan Malik berpandangan sekian-sekian. Biasanya Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah satu geng, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad satu geng. Dan boleh dikatakan lebih kurang sama je mazhab Syafi'i dengan Hanbali. Cuma mungkin beza, yang ni kata wajib, yang ni kata tak wajib, tu je. Tapi dari sudut praktikal hampir sama, ya. Jadi kata Ibn Taymiyah pula dikenali sebagai Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali. Kalau Syafi'i, Syekhul Islamnya ialah Zakaria Al-Ansari. Kalau Hanbali, Ibn Taymiyah. Apabila terlepas mana-mana salat rawatib seperti salat sebelum zuhur, adakah boleh diqadakkan selepas asar? Beliau menyatakan ada 2 pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Satu kata tak boleh, inilah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Yang kedua kata boleh, inilah pendapat Imam Syafi'i, wa huwa aqwa, inilah pendapat yang kuat. Jadi Ibn Taymiyah pun kata boleh kita qada salat sunat rawatib. Jadi bolehlah, tak ada masalah. Dalam perjalanan pergi ke mana, ya? Palembang ke hari tu? Bukan Palembang, Pulau Batam. Jadi saya ni naik satu bas dengan Datuk Mufti Tamyiz masa itulah, bekas mufti. Dan Alhamdulillah dalam perjalanan tu kami bersama dengan 4 orang mufti. Mufti Selangor masa tu Datuk Mufti Tamyiz, Negeri Sembilan, Mufti Kelantan, Mufti apa satu lagi, tapi di sana ada Mufti Pahang, ya. Jadi saya nak jumpa je Mufti Negeri Sembilan. Kenapa saya pegawai saya disekat kat Negeri Sembilan? Nak tanya tapi tak apa lah, bukan dia tahu pun, bukan kerja mufti, itu kerja orang bawah-bawah dia. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi masa tu dalam perjalanan kami nak ke Johor, sebab naik dia punya kapal tu di Johor ke Batam ni, kami singgah di satu tempat, saya tak ingat dah tempat mana, untuk solat zuhur. Makan-makan sikit lah. Dan masa tu dah sikit lagi nak masuk zuhur, artinya waktu makruh untuk solat. Waktu makruh solat itu waktu zawal. Waktu zawal. Baik. Jadi bila itu waktu makruh solat, kami ni pergi ambil wudu pergi masuk surau. Saya tengok Datuk Tamyiz solat.
Jadi saya pelik, kenapa Datuk tamyiz solat? Solat apa yang dia buat sedangkan itu waktu tidak dibenarkan untuk solat? Tak apalah, saya pun simpanlah kod-kod adalah tu. Dan Alhamdulillah saya ada kesempatan untuk sembang panjang dengan beliau. Adalah lebih kurang setengah jam tidak sembang. Jadi dalam sembang tu saya pun ambil kesempatan lah, saya tanya dia, Datuk boleh nak tanya tak hari tu macam mana? Dan beliau menyatakan sebenarnya ana ni qada salat duha, kata dia, sebab dia terlepas salat duha dalam perjalanan. Jadi saya pun aduh, kenapalah aku tak fikir boleh qada salat duha masa tu. Saya betul-betul tak terbayangkan bahawa itulah mungkin qada salat duha. Jadi kita ni duk fikir kenapa solat pada masa tersebut. Jadi itulah ceritanya. Nak kata solat tahiyatul masjid tak boleh. Tapi ada satu lagi solat yang dibenarkan tuan-tuan sekalian. Solat apa agaknya? Salatul wuduk. Salatul wuduk. Jadi nak ceritanya, kita ni walaupun kita ada maklumat saya ada maklumat boleh solat wuduk pada waktu terlarang, boleh qada solat sunat pada waktu terlarang. Saya ada maklumat tu. Tapi bila benda tu berlaku depan mata kan, kita jadi bengong macam tu je, jadi bela. Apa benda dia buat ni sebenarnya? Kita jadi bela. Kerana biar apabila benda tu berlaku kepada kita. Jadi benda tu sukar ya. Alhamdulillah saya dapat jawapan daripada beliau sendiri, dan itulah yang mendidik kita untuk berhati-hati, jangan mudah menjatuh hukum kepada orang. Dan saya pun tak hukum dia, cuma saya tanya apa solat dia buat. Alhamdulillah saya ada jawapannya. Baik. Yang keduanya, kes yang pertama itu asas dia, tidak sempat mengerjakan solat sebelum zuhur. Jadi macam mana nak buat? Kata Ibn Utsaimin, walakinnahu fi hadhil hal yabda awalan bisunnatil ba'diyah summa yuqda as-sunanul qabliyah. Jadi dia kata boleh qada solat sunat sebelum zuhur, buat lepas zuhur. Tapi caranya macam mana? Caranya ialah solat zuhur dulu. Lepas solat zuhur kena buat kembar dia dulu, yang namanya solat ba'diyah. Habis saja solat ba'diyah zuhur, barulah kita qada solat qabliyah. Itu kaedah dia. Bukannya solat zuhur qada qabliyah kemudiannya ba'diyah, itu tak kena. Dia kena solat zuhur dulu, solat ba'diyah, dan barulah qada solat sunat qabliyah. Okey, baik. Itu kata Ibn Utsaimin. Yang kedua, tidak sempat mengerjakan solat sunat sebelum dan selepas zuhur. Dua-dua tak sempat. Sebelum zuhur tak sempat, selepas zuhur pun tak sempat. Maka dalam isu ini tuan-tuan sekalian, boleh diqada pada bila-bila masa, antaranya selepas asar. Jadi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi salat sunat 2 rakaat lepas asar di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan bila ditanyakan, Nabi pun cerita, tadi selepas solat zuhur saya tak sempat nak solat ba'diyah kerana ada rombongan daripada Abdul Qais datang jumpa, dan panjang sembang sampailah waktu asar. Nabi tak sempat solat ba'diyah. Solat ba'diyah ni boleh dibuat sampai sebelum asar. Pukul 4 petang boleh lagi solat ba'diyah. Tapi Nabi langsung tak sempat, maka Nabi qada selepas asar. Dan ada hadis lain, dan hadis lain ini biasa dibacakan oleh Datuk Mufti Mazhar. Cerita Nabi SAW terlepas solat ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur. Tadi ba'diyah, ini Nabi pun ada terlepas solat qabliyah zuhur, dan Nabi qada selepas asar. Dan bukan sahaja boleh qada selepas asar, bahkan dibenarkan untuk kita qada pada bila-bila masa, termasuklah selepas maghrib, selepas isyak, ataupun katakanlah hari itu memang langsung tak sempat, sedangkan kita memang semangat nak solat, kita memang jaga solat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Hari itu kita katakanlah kita terlepas solat qabliyah zuhur dan kita tak sempat nak qada pada hari itu. Kemudian kita rancanglah nanti esok-esok nak qada. Tapi kita terlupa sampailah seminggu kemudian, kita nak fikir apa benda lah kerja yang belum aku selesaikan, baru kita teringat kita belum qada solat qabliyah zuhur. Maka mengikut pandangan mazhab Syafi'i dan dipersetujui oleh ramai juga ulama, dibenarkan untuk kita qada solat qabliyah zuhur walaupun sudah seminggu berlalu
hatta sepanjang dalam hidup kita. Makna kita katakanlah memang terlupa sungguh, 10 tahun kemudian baru teringat, betul-betul teringat peristiwa itu, dan kita langsung teringat qada, 10 tahun kemudian dibenarkan untuk kita qada. Okey, sebab itu dalam bab ilmu ni dia kena ada, dalam bab amalan dia kena ada ilmu dipanggil sebagai ilmu fiqhul awlawiyat, mengurus fiqh keutamaan. Contohnya, saya biasa juga terlewat datang solat maghrib. Kalau sini tak apalah, saya terlambat pun, saya solat ba'diyah maghrib, tuan-tuan tak heran pun. Kita bukan macam surau. Kalau surau saya tak berani, dah terlambat, solat ba'diyah lagi. Orang dah tunggu lama, orang caw je. Tapi tuan-tuan memang datang sini untuk dengar kuliah, confirm dah. Lambat ke tak lambat ke, duduk je. Okey. Jadi saya tak kisah, saya boleh lambat-lambat sikit, tuan-tuan pun tunggu, alhamdulillah, kasih banyak. Okey, jadi katakanlah kita pergi ke mana-mana masjid, ataupun Akhir Khairuddin pergi masjid dengan tujuan nak rakamlah kuliah daripada Ustaz Khairul Anwar sebagai contoh. Tapi terlambat pergi hari itu. Dan terlambat tu Ustaz Khairul Anwar dah mulakan kuliah dah. Lepas maghrib tu Ustaz Khairul Anwar pun dah mula kuliah dia. Akhir Khairuddin tak sempat nak solat khutbah dia, nak pasang ni lagi, lepas tu sayang nak tinggal, nak fokus pada pengajian ilmu, nak tinggal sikit pun sayang. Okey, habislah pengajian kuliah pada malam tu, masuklah isyak. Bila azan isyak, bila dah azan isyak, antara isyak dengan azan dengan iqamah itu, masa itulah kita boleh untuk solat ba'diyah maghrib. Qada. Kita qada solat ba'diyah maghrib antara azan dengan iqamah isyak. Jangan kita niat solat sunat sebelum isyak, kerana sebelum isyak tidak ada solat rawatib, tak ada. Dia hanya ada solat sunat aja. Antara azan dengan iqamah isyak ada solat sunat, itu confirm. Tapi solat sunat itu bukanlah solat rawatib, ia hanya solat sunat. Dan boleh dipanggil solat sunat sebelum isyak pun, nama je, tapi dia bukan rawatib. Maka daripada kita solat satu benda yang dia bukan satu keutamaan, lebih baik kita qada solat ba'diyah maghrib antara azan isyak dengan iqamah isyak. Itu lebih utama. Ataupun katakanlah hari tu kita lepas isyak kita penat, ada masa kita penat, kita pun malaslah solat ba'diyah, rasa penat sangat dah ni. Ataupun kita nak cepat ada urusan lain, ataupun nak jumpa kawan, ataupun sakit perut, lepas tu tak larat kita tidur. Kita pun terbangun pukul 5, atau memang kita jenis bangun tahajud pukul 4, pukul 5 terbangun. Okay, bila kita bangun pukul 4, pukul 5 tu, atau contohlah ni sebab contoh yang tuan-tuan solat tahajud tu cerita lainnya, kita bangun pukul 5 suku dah terbangun. Kita bangun 5 suku, jadi nak kena mandi lagi. Dan subuh sekarang awal 5.50 ke tak sampai 5.50 dah subuh dah. Jadi kita hanya ada masa untuk solat 3 rakaat je. 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Tu je ada masa. Jadi 2 rakaat tu kita nak niat solat apa yang 2 rakaat tu? Kita nak niat solat ba'diyah isyak ke kita nak niat solat tahajud? Maka dalam bab ini cadangan di peringkat saya supaya kita niat ba'diyah isyak pada masa itu, lupakan dulu solat tahajud plus dengan solatul witir 1 rakaat, kerana solat ba'diyah isyak itu yang utama, yang tak boleh ditinggalkan, ya. Okey, baik. Bukan saya kata saya tak tinggal, tak, maknanya kalau diberi pilihan lah nak solat apa, jangan tinggalkan solat ba'diyah isyak. Ataupun kita memang ada masa pun nak solat 5 rakaat, jadi nak solat apa dulu tu? Maka solat ba'diyah isyak dulu, barulah kita solat tahajud, barulah kita solatul witir 1 ataupun 3 rakaat mengikut masa yang ada. Tapi dahulukan solat ba'diyah isyak. Allah A'lam. Ada perbincangan tuan-tuan? Kalau witir boleh qada. Witir boleh qada tak? Barakallahu fikum. 1 witir confirm boleh qada sebagaimana solat yang lain. Cuma dalam kes qada salatul witir ini menimbulkan perbahasan kalangan ulama. Macam mana kaedah nak qada salatul witir? Maka ada ulama kata qada macam biasalah. Itulah pandangan mazhab Syafi'i pun. Rasanya Hambali pun berpegang pandangan demikian. Wallahu a'lam. Qada salat witir lah 1 rakaat.
Kalau kita memang jenis solat 1 rakaat, kita qada 1 rakaat. Kalau kita jenis solat 3 rakaat, kita qada 3 rakaat. Cuma sebaik-baiknya jangan qada sampai, jangan lewatkan qada sampai masuk malam berikutnya, malam esok. Itu tak cantik lah. Jadi kita qada pada waktu duha, kita qada lepas zuhur ke, kita qada sebelum asar ke, itu yang terbaik. Jadi kalau kita nampak ada orang salat sunat sebelum asar 1 rakaat, jangan kita mudah mengata dia, sebab dia ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia qada salatul witir sebelum asar. Kemungkinan kedua, dia lara. Dia ingat dia solat 2 rakaat dah, 1 rakaat baru. Jadi bolehlah kita tanya, Tuan Haji solat apa 1 rakaat tadi? Ya ke aku solat 1 rakaat? Confirm dia lara lah tu. Itu biasa lara ni ya. Okey, baik. Saya pun pernah ada orang kata saya solat sunat lepas maghrib 3 rakaat. Tapi sampai sudah saya tak percaya pada dia. Dia kata, bila masa aku solat 3 rakaat, solat 2 rakaat lah, saya yakin saya solat 2 rakaat. Macam mana dia mengintai saya kira sampai 3 ni? Tapi mungkin dia betul, mungkin saya yang silap. Tapi saya pegang, saya tak kata dia, saya kata saya yakin saya solat 2. Dia kata saya solat 3, tak apalah. Okey, itu satu. Tapi kalau kita ikut pandangan macam Bin Baz, saya tak ingat ada siapa lagi ulama lain, mereka pun menyatakan boleh qada solat witir. Tapi caranya macam mana? Kalau kita memang jenis solat witir 1 rakaat, kita qada pada waktu duha 2 rakaat. Dia jadi genap, dia tak jadi witir dah. Kalau kita jenis solat witir 5 rakaat, maka qadanya 6 rakaat pada waktu duha. Itu pandangan Bin Baz, bin Utsaimin, rasanya pun sama. Jadi terpulanglah kepada kita masing-masing ya, wallahualam. Dan ada ulama kata kalau kita bangun-bangun tu mandi-mandi, tengah mandi tu dah azan dah, kita tak sempat solat witir. Aduh, macam mana nak buat? Ada ulama kata selagi mana kita belum salatul subuh, solat witir itu masih dianggap sebagai tunai. Tapi ada ulama kata tak dah, ia dianggap sebagai qada. Cerita kita niat qada tak qada cerita lain. Contohnya kita hukum sebenarnya qada lah contohnya. Kita solat witir tu pukul 5.55 dah subuh dah. Kita solat witir 5.55, sahaja aku solat witir 1 rakaat. Jangan buat 3 pula, kita lewat dah ni, nak solat subuh lagi kan. Sahaja aku solat witir 1 rakaat, walaupun kita tak niat qada, automatik ia dikira sebagai qada. Dan pahalanya pahala qada. Dia kurang lah kualiti berbanding dengan tunai. Wallahualam. Sini, Tuan Haji. Kita perlu tahu tak ranking sembahyang sunat. Yang utama apa dia? Yang utama sunat apa? Okey. Sunat jaga atau sunat apa tu, tahajud tu yang satu. Yang utama sekali. Ada kita bincang tak kat sini sebelum ni ranking. Dia solat, kasih Mat Haji, jazakallahu khairah. Solat sunat ni dia terbahagi kepada 2 kategori. Nak faham situ dulu. Solat sunat yang disunatkan, yang disyariatkan berjemaah, solat raya 2 kali, solat gerhana matahari dan bulan, solat istisqa. Ini disyariatkan berjemaah. Tapi boleh tak nak buat sendiri? Boleh. Tapi disyariatkan berjemaah, ada khutbahnya. Dan solat yang kedua tidak disyariatkan berjemaah. Tapi boleh tak nak buat jemaah? Boleh. Contohnya ada masjid kata lepas solat isyak kita solat hajat ya. Kita pula duduk saf pertama, nak keluar macam mana, orang ramai, semua bangun solat hajat. Istighfar sekejap, Allahumma salam, terus bangun solat hajat. Kita ni pula jenis tak minat solat hajat berjemaah contohlah. Maka kita boleh niat sahaja aku solat ba'diyah isyak mengikut imam, boleh. Dan masa tu kita doa lah agar penuhkan hajat orang yang meminta tu sebagai Muslim. Okey, boleh. Digalakkan tak? Jangan buat. Jom hari ni, malam ni kita buat ni lah solat isyak, ba'diyah isyak berjemaah. AQS pula buat. Habis. Kata tegakkan sunnah, habis bid'ah berlaku kat sini kan. Tak boleh. Tapi boleh tak nak dibuat kadang-kadang atas faktor tertentu? Boleh. Okey. Mana lebih tinggi? Solat sunat disyariatkan berjemaah dengan tidak disyariatkan berjemaah? Kata mazhab Syafi'i, dikupas oleh Imam Nawawi di dalam Majmu', solat sunat disyariatkan berjemaah lebih tinggi. Maknanya Tuan Haji, tuan-tuan dirahmati Allah, solat sunat paling tinggi solat raya. Lebih tinggi daripada solat witir, daripada solat tarawih, daripada solat tahajud. Dia nombor 1.
Tak apa, saya terangkan je kan. Okey, jadi nombor satunya solat raya. Yang kedua barulah solat gerhana. Dan yang ketiga solat istisqa. Okey, barulah kita masuk yang seterusnya pula, yang hari-hari itu. Yang hari-hari itu mengikut pandangan paling kuat, solat yang paling tinggi ialah salatul witir. Sampai Hanafi menyatakan wajib. Mazhab Syafi'i yang terbaru menyatakan witir juga. Nombor 2 baru jatuh kepada solat rawatib. Solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah terutamanya. Dan yang paling tinggi kedudukan ialah solat sunat subuh. Daripada rawatib tu yang paling tinggi solat sunat subuh. Jadi witir dulu, solat sunat subuh, dan mana-mana solat qabliyah dan ba'diyah. Yang ketiga barulah solatul tahajud. Okey. Tapi bagi Imam Nawawi dan sebahagian ulama yang lain, solat sunat yang paling tinggi kedudukan yang hari-hari ini ialah solat tahajud. Lebih tinggi daripada witir, lebih tinggi daripada solat rawatib. Bagi Nawawi, tahajud paling tinggi. Hadis pun kata solat yang paling afdal selepas solat fardu ialah solat malam. Jadi solat malam tu solat tahajud. Jadi bagi beliau tahajud ranking nombor 1. Bagi majoriti ulama kata tak. Nombor satunya ialah solat witir, kemudian rawatib. Kenapa rawatib lebih utama daripada solat malam? Kerana rawatib ni dia kembang kepada solat fardu tu sendiri. Yang mana kalau tanpa dia solat fardu tu macam kurang. Ibaratnya gitulah. Dan yang boleh menampung kekurangan solat fardu ni nombor 1 solat rawatib. Solat sunat yang lain pun boleh tampung je. Tapi nombor satunya solat rawatib lah yang akan menampung kekurangan yang ada dalam solatul fardu. Jadi dia macam kembar yang menunjukkan kuat lah. Dan kata ulama, Nabi tak tinggal rawatib. Bila Nabi tak tinggal rawatib tu, menunjukkan rawatib tu levelnya tinggi semacam. Wallahualam, gitulah. Duha kemudian lepas tu. Sebab duha ni ada ulama kata dia pun tinggi juga. Dia lepas-lepas tu lah. Lepas tahajud ke lepas apa. Tapi dalam bab duha, kalau kita tengok perbahasan Ibn Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, ada 4 pendapat ulama. Satu kata bid'ah. Ini pendapat yang lemah lah. Yang kata bid'ah tu kira kita tak terima. Yang kedua dia kata solat duha tu tak ada sebenarnya. Yang ada tu ialah solat waktu duha. Masa Nabi SAW buka kota Mekah, Nabi syukur pada Allah, Nabi solat 8 rakaat. Itu bukan solat duha. Itu solat yang dikerjakan pada waktu duha. Itu pendapat kedua. Tapi dia tak kata solat duha tu bid'ah. Cuma dia kata itu bukan solat duha sebenarnya, solat pada waktu duha. Pendapat yang ketiga menyatakan solat duha ni sunnah, tapi sunnah ghairul lazimah. Bukan selalu dibuat. Buat kadang-kadang je. Sekali seminggu, 2 kali seminggu cukup lah. Tapi pendapat yang paling kuat, solat duha tu ialah memang sunnah yang selalu kena buat. Saya memang tak buat tuan-tuan. Itu saya kena mengakui. Tapi mana pendapat yang paling kuat, ikut majoriti ulama, memang sunnah lazimah. Sunnah selalu kena buat. Oleh kerana wujud perbahasan ulama dalam menentukan kedudukan solat duha, jadi solat duha tu dia tak dapat dah ranking yang paling tinggi. Sebab dia ada kata duha tak wujud, ada kata duha ni apa bid'ah. Kerana ada pendapat-pendapat lain tu, jadi dia tak naik ke ranking yang amat tinggi. Tapi tinggi tak? Tinggi. Dia tinggi lah. Dia mungkin lebih tinggi daripada salat wuduk, mungkin lebih tinggi daripada salat tahiyatul masjid dan sebagainya. Wallahualam. Kalau ikut Syafi'i dia tinggi, dia tak duha. Ahlan. Untuk keutamaan kalau kita musafir, kalau kita terjumpa dengan kawasan yang ada masjid al-Syura, kita solat situ, kita solat secara ikut imam. Bagaimana kita kalau kita berada dalam Korea, memang kita akan ada dalam kawasan. Kita ada Korea, okey. Kita musafir, adakah kita perlu mendatangi masjid tersebut untuk berjemaah ataupun lebih dulu? Kita bukan duduk masjid, cuma kita duduk kawasan dia. Ada kawasan ada masjid kita boleh contohlah kita bekerja. Tapi tinggal dekat kawasan yang dekat dengan masjid. Kita boleh dengar azan. Kita memang boleh mendatangi masjid tu kan. Mana ni baik? Kita solat sendiri dekat dalam bilik secara asal qasar ataupun ni. Okey. Itu itu yang pertama. Yang kedua, tahajud tu merujuk pada waktu atau merujuk pada solat? Okey, jazakumullah khairan. Zat ke bukan zat lah kita tahajud tu.
Kalau dalam kes yang pertama tadi, walaupun kita berada dalam kawasan, bukan berada dalam masjid, dan bila kita mendengar azan, memang yang terbaiknya pergi ke masjid. Payahlah kalau tuan-tuan tanya saya, mana saya minat? Saya rasa tak ada orang kot minat 4 daripada 2. Kan ada tuan-tuan jenis minat 4 rakaat. Kalau solat 2 saya tak minat. Saya rasa kebanyakan manusia yang normal minat solat 2 rakaat. Dalam kes musafir lah. Dalam kes biasa-biasa tak ada orang minat. Tak boleh berminat, benda dosa. Musafir ni tak ada orang minat 4 rakaat. Sebab kita kalut. Safar ni benda yang letih. Kita kan boleh nak 2. Dan walaupun mazhab Syafi'i tak prefer kita jamak. Maknanya jamak ni bukan pilihan. Tapi kalau tanya ramai orang, semua jamak. Tanya saya pun saya tahu hukum jamak bukan pilihan nombor 1. Yang terbaiknya ialah tidak jamak. Solat tu pada waktu masing-masing. Tapi kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kita pilih jamak sebab itu memudahkan. Jadi dalam kes ini memang solat di masjid bila dengar azan itu yang terbaik. Sebab itu kita dapat banyak kelebihan-kelebihan dia dan kita menghidupkan rumah Allah. Itu pun kalau kita senaraikan satu-satu tu, innama ya'muru masajidallah, satu macam-macam lah. Yang keduanya ialah dalam kes tahajud. Tahajud merujuk kepada solat pada waktu malam bermula selepas isyak. Itu yang saya pegang ya. Ada ulama kata disyaratkan tidur dulu. Jadi saya tak jumpa mana satu hadis kata disyaratkan tu. Tak ada. Cuma ayat Quran lah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada waktu malam kamu solat tahajud. Jadi ataupun wabil lail hum yastaghfirun, pada waktu wabil ashar hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka istighfar. Itu waktu sahur tu waktu hujung malam. Ini menunjukkan tidur dulu. Jadi apa yang saya fahami, dan ini juga pandangan Dr. Zulkifli Bakri, yang Allah kata pada waktu sahur tu kita solat tahajud, itu waktu terbaik. Bukannya kita kena tidur dulu. Macam mana kalau orang tu memang kerja malam tak tidur? Tak ada peluang ke untuk dia salat tahajud? Kalau kita syaratkan tidur dulu. Dan syarat tidur dulu, Nano kata tidur sekejap pun jadi. Tidur seminit kemudian bangun. Boleh salat tahajud terus sebab tidur seminit je. Apa dia punya kayu ukur tu nampak macam lemah sangat kayu ukur dia tu. Jadi apa yang saya fahami ialah salat tahajud bermula selepas solat isyak. Bukan selepas waktu isyak. Tak. Selepas solat isyak. Bermakna kalau ada orang yang musafir, dia dah solat jamak maghrib dan isyak selesai pukul 8 malam, boleh tak dia nak solat tahajud terus pukul 8 malam tu? Bolehlah sebab dia dah solat isyak. Kalau dah masuk isyak tapi belum solat tahajud, tak kira lah pukul 12 malam pun tak boleh solat tahajud. Dia kena solat isyak dulu. Jadi sebarang solat pada waktu malam dipanggil solat tahajud. Jadi tak timbul isu. Biasa orang tanya, bila bangun malam ni nak solat apa dulu? Solat tahajud dulu ke? Solat hajat dulu ke? Solat taubat dulu ke? Tak timbul isu tu. Kerana solat tu bila diniatkan solat taubat, automatik itulah tahajud. Bila kita niat itu solat istikharah, automatik itulah solat tahajud. Kalau kita tak tahu nak solat apa dah, sebagai orang dah tak tahu nak solat apa, solat je lah solat tahajud. Sahaja aku solat tahajud 2 rakaat. Ataupun sahaja aku solat sunat 2 rakaat. Walaupun kita niat sahaja aku solat sunat 2 rakaat, itulah tahajud. Kerana tahajud ni artinya solat pada waktu malam. Allah A'lam. Ada waktu lah kan? Ada waktu. Bukan pada solat kan? Bukan pada solat. Betul. Bukan pada solat tu sendiri. Tapi jangan tinggal solat ba'da isyak pergi ke tahajud macam yang saya sebutkan tadi. Okey, Allah A'lam. Itu aja. Pada pasal lagi, jamak pasal. Boleh tak kita tiga semayang biasa saja? Sebab sekarang kemudahan semayang banyak kan. Banyak, meski banyak kalau kita travel masuk ke Musafir, kita tak perlu buat semayang biasa. Qasar apa tak perlu dah. Semayang masuk waktu semayang. Empat kan, asal 4 kita buat. Okey. Saya faham. Boleh tu boleh, tapi kita dianggap sebagai kurang afdal. Sebab satunya ibadah ni Tuan Haji, jazakumullah khairah, dia bersifat taufiqiyah. Taufiq pula. Tauqifiyah. Tauqifiyah ni ikut apa yang Nabi ajar. Jadi kerana Nabi ajar, bila kita musafir ni kita qasar.
Dan Nabi pun sebut as-safar qit'atun minal azab. Safar ini sebahagian daripada azab. Walaupun naik kapal terbang, azabnya dari sudut mungkin kapal terbang tu delay, itu pun azab. Jadi Nabi ajar safar, qasar. Maka walaupun kita senang ke kita tak senang ke, majoriti ulama menyatakan qasar solat waktu safar itu sunnah. Hanya Hanafi je kata wajib, tak buat berdosa. Yang kedua, sebagai hamba Allah, kata Nabi SAW, kita kena terima hadiah daripada Allah. Jadi hadiah daripada Allah tu satu benda yang kita syukuri. Jadi sebagai hamba yang bersyukur, dapat hadiah kita ambil. Saya buat contoh beginilah. Dulu-dulu saya ni orang yang, saya ni jenis macam mana, kedekut duit dari sudut. Saya tak suka menyusahkan mak. Kalau pergi pasar, mak kata ambil lah baju mana-mana nak beli, saya memang tak ambil, tuan-tuan sekalian. Walaupun disuruh, dipaksa, saya tak ambil. Kadang-kadang mak nak bagi duit pun saya tak ambil duit. Saya ambil kerana terpaksa je nak bayar yuran dan sebagainya sekolah menengah. Sehingga kawan saya bagi tahu, kalau mak bagi tak ambil. Kecil hati mak. Dan bila saya besar, saya ingat sampai sekarang kata-kata kawan saya tu, bila saya besar baru saya tahu, bila kita bagi duit pada orang, orang tak terima, kita rasa kecil hati. Kecuali kita memang susah, kita bagi tu berbasa-basi dan dia tolak tu, dia faham keadaan kita tu, cerita lain lah. Ni kita ada duit, kita bagi dia tak nak terima duit kita, kita rasa kecil hati. Begitu dengan Nabi sebut, apabila Allah bagi hadiah, kita kena terima hadiah daripada Allah tu sebagai tanda kita bersyukur pada Allah. Yang ketiga, kerana amal ibadah ni dipelbagai, jangan disempitkan. Jangan kita kata kita nak solat juga zuhur 4 rakaat, kita tak nak qasar 2 rakaat kerana kita nak banyak ibadat pada Allah. Jadi kalau begitu, kita hanya melihat ibadat itu hanya daripada konsep solat. Sedangkan ada lagi ibadah daripada konsep yang lain, iaitu selepas solat kita pun berzikir, merenung, berfikir, bermuhasabah terhadap segala pemberian Allah dan sebagainya. Itu pun ibadah. Jadi bukannya kita hanya memenuhkan masa dengan ibadah namanya salat, tapi ada lagi ibadah-ibadah lain yang boleh kita buat. Itulah tu Hadi. Jazakumullah khairah. Maaf malam ni banyak pula, tak apa Saya lawa Ustaz. Saya seorang lawa. Oh, okey. Jadi saya nak tahu Ustaz, bila disebutkan mengenai sunat, mayang sunat, saya faham mayang sunat ni adalah yang disebutkan lah. Jadi bila Ustaz kata tadi, Ustaz ada apa sunat, ada sunat apa ni, macam-macam lah. Taubat apa? Yang saya tak dengar lah. Ada orang pernah tu. Buat sebab apabila disuruh di masjid, bila sampai time hari ni kita lepas bayar ni, kita terus buat ibadah hajat. Kita yang saya bagi saya ni macam saya, kita tengok saya tak buat kan. Saya ada ibadah hajat. Saya bangun buat kan. Tu ada sembahyang sunat ni yang telah ditetapkan dan masuk dah sembahyang apa ni hajat, sembahyang apa nama? Yang taubat. Tasbih. Salat tasbih. Tasbih. Ada. Tu Haji nak fokus pada dua je sebenarnya, hajat dengan tasbih je kan. Yang lain-lain tak ada dah. Apa tu semua tak ada. Jazakumullah khairah. Kita pasal sunat-sunat tapi orang buat hajat. Kita tanam kalau mana ada sembahyang hajat. Jadi masalah. Umur dah 65 tu panggil lah. Allah Akbar. Saya umur tak 40 pun panggil juga tu Haji. Mungkin ada kan. Okey, jazakumullah khairah. Lagu macam mana saya tak tahulah apa maksud Haji lagu tu. Tapi dalam kes salatul hajah, secara dalil khususnya tidak ada lah Nabi kata salat hajat. Cuma dia ada dalil yang umum. Sebagai contoh kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah ampun tu dengan sabar dan juga solat. Disuruh ada ulama yang menerima solat dengan namanya solat hajat. Adakah nama hajat tu wujud? Confirm lah tak wujud zaman Nabi yang solatnya solat hajat. Tapi dengan memahami solat meminta bantuan daripada Allah berdasarkan ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Cuma okey, sebagai contoh sebenarnya cuma tu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam perjalanan balik dari mana nak ke mana saya lupa dah, nak ke Madinah ke nak ke mana,
beliau mendapat khabar saudaranya meninggal dunia. Jadi ada orang beritahu, tak tahulah dia dapat tahu dari burung hantar surat ke, ada orang datang ke, macam mana Allah alam. Dia pun berhenti dalam perjalanan, tidak berhenti. Ini dalam Bukhari ke mana saya lupa. Dan beliau pun mula menunaikan salat 2 rakaat dalam tempoh yang lama. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Dia memang sungguh-sungguh lah tu. Dan kemudiannya orang tanya beliau, apa yang Tuan Guru buat tadi, salat lama-lama tu? Dia kata, Allah suruh kita minta tolong dengan sabar dan salat. Saya dapat berita yang amat menyedihkan, saudara saya meninggal. Tadi saya perlukan kekuatan tu. Dia perlukan kekuatan. Kekuatan itu dia bina dengan salat. Jadi hajat yang difahami itu ialah salat memohon kekuatan. Wasta'inu bis-sabri was-salah tadi. Okey. Jadi pada umumnya, ini pendapat hemat saya, walaupun saya tahu tuan-tuan tak salat hajat, saya tahu. Tapi pada hemat saya, secara umumnya insya-Allah ada salat yang namanya salatul hajah, cuma isunya cara. Isunya lagi ialah cara. Kelantan yang dipimpin oleh Tok Guru Ni Aziz yang Salafi tu pun buat salat hajat juga, stadium lagi, ramai-ramai kan. Okey. Jadi isunya cara. Maka dalam bab cara ni contohnya kita hajat tu hajat personal, ada anak seorang ahli Qaryah kita ni nak ambil UPSR esok ni, kita doa lah. Habis tak nak orang lain tak UPSR ke? Itu isu-isu dia, caranya. Dan kemudiannya buat secara berjemaah begitu. Adakah ia perlu dilakukan secara berjemaah? Kalau kita ada hajat peribadi, perlukah kita meminta pihak masjid untuk buat salat hajat secara berjemaah? Adakah itu satu benda yang dilakukan oleh para sahabat Nabi zaman-zaman dulu, ataupun cukup kita mohon doa daripada mereka? Jadi cara itulah yang saya lihat yang jadi masalah. Kemudiannya ada orang salat hajat kemudian tinggal salat ba'diyah. Ada orang salat hajat tinggalkan zikir utama lepas salat, habisnya assalamualaikum tu terus bangun salat hajat. Kemudiannya merosakkan saf salat yang duk terabur, terutama dalam salat Jumaat. Ataupun kalau berlaku COVID-19 tu diminta salat hajat, padahal diajar oleh Nabi ialah kunut nazilah. Jadi cara tu yang bermasalah. Tapi secara umumnya ada tak solat saya tak macam ni ya, ikut ni hajat ada. Kita ada masalah di tempat kerja, kita memang lemah, kita mohon hajat kepada Allah berikan kekuatan. Hajat macam tu ada, kita mohon kekuatan. Kita dengar berita sedih, tak tahu nak kata apa dah sedih tu, kita salat 2 rakaat. Yang tu ada. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk tahajud maksudkan tadi, itu perlu dinilai semula. Banyak masalah yang berlaku. Sebab tu saya sendiri, kalau ada orang jemput salat hajat macam tu dan saya tak ada peluang nak lari, kalau kita keluar pun, kalau kita jadi ustaz jemputan pula, kalau kita tak solat, apa kata orang? Jadi saya solat, tapi saya solat dengan niat solat ba'diyah maghrib, solat ba'diyah isyak. Tapi dalam masa yang sama saya doakan jugalah pada si peminta hajat tadi agar hajatnya dimakbulkan. Okey. Solat tasbih ni saya tengok pandangan Imam Nawawi dalam Kitabul Majmu'. Beliau kata solat ini tak ada hadis yang kuat, menyalahi tabiat kebiasaan solat, maka tidak perlu kita mengamalkannya. Saya rasa clear mazhab Imam Nawawi sebut benda ni. Jadi saya duk fikir gini, tapi ulama kata, majoriti ulama, majoriti Hambali sekalipun menyatakan solat tasbih ada. Okey. Jadi saya duk fikir lama, kenapalah majoriti ulama kata ada salat tasbih. Saya terlupa satu benda tuan-tuan sekalian. Perbahasan ulama fikih ni dia hanya bincang sah tak sah, sah batal, wajib sunat. Itu perbincangan ulama fikih. Dia tak bincang sesuai ke tak sesuai, elok ke tak elok, sunnah ke tak sunnah. Dia tak bincang itu. Ulama fikih ni dia bincang sah ke tak sah. Ada orang yang baca tahiyat terabur, at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, assalamualaikum ayuhan nabi. Terabur, sah tak sah? Itu perbahasan ulama fikih. Maka mereka kata sah, tak ada masalah. Nabi tak pernah kata pun mesti ikut urutan, yang penting kita baca semua doa tu. Ulama fikih dia bincang sah tak sah je. Ataupun dia bincang, boleh tak dalam mazhab Syafi'i kita kata Allahu akbaru kabira, ataupun tengah Allahu azza wa jalla akbar. Boleh tak boleh? Boleh, sah. Yang penting kita dah sebut Allah ada, akbar pun ada. Dari tengah tu kita nak sebut azza wa jalla akbar, Allahu Ghaffaru akbar dan sebagainya, boleh.
Allahu akbaru kabira pun boleh. Oh, saya terlepas pandang, boleh tak boleh tu fake. Tapi sunnah tak? Sunnah tak adalah. Sunnahnya hanya Allahu akbar. Tu je sunnah. Jadi dalam perbahasan salat tasbih, tuan-tuan lama sikit apa kan? Dalam perbahasan salat tasbih, ulama fiqh memang bincang ada boleh tak boleh. Kalau bincang boleh tak boleh, memang boleh lah. Apa salahnya kita baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar masa rukuk, masa sujud? Tak ada larangan. Yang dilarangnya baca Quran masa rukuk dan sujud. Itu dilarang. Salahkah kita membaca tasbih masa berdiri? Tak salah. Salahkah kita membaca tasbih masa tasyahud akhir? Tak salah. Jadi ulama fiqh bincang boleh ke tak boleh solat macam tu. Confirm lah boleh. Tapi kita bukan nak bincang boleh tak boleh je. Kita nak bincang benda tu adakah wajar atau tak wajar, sunnah ataupun tak sunnah. Jadi bagi saya Imam Nawawi punya jawapan clear. Hadis sahih, hadis yang hasan tak ada mendukung. Hasan ni bawah sikit pada sahih. Tak mendukung, tak ada. Yang ada ialah dia berlega antara hadis dhaif ataupun teramat dhaif ataupun maudhu'. Tu je. Dia tak kuat macam mana pun. Bila tak kuat dan dia menyalahi kebiasaan solat, duk baca tasbih masa duduk antara dua sujud lah apa benda, itu menyalahi tabiat. Mazhab Syafi'i pun tak bagi duduk antara dua sujud yang panjang. Mazhab Syafi'i pun tak bagi iktidal yang panjang. Kenapa tiba-tiba boleh bagi panjang dalam solat tasbih? Atas alasan tasbih je boleh, masalah yang tak boleh. Apa alasannya? Imam Nawawi tolak. Dan pada akhirnya saya buat kiraan lah tuan-tuan sekalian. Sebenarnya solat tasbih yang dikata panjang tu, jujurnya panjang ke tuan-tuan? Tak panjang sebenarnya. Saya dah kira dah, tak panjang pun solat tasbih. Kebanyakan orang solat tasbih ni dia baca surah pendek je. Kemudian dia baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Kalau dibandingkan dengan orang yang betul-betul ikut cara Nabi, solat dia panjang tu sebab apa? Baca Quran. Kadang-kadang baca surah Al-Mulk satu muka surat. Kadang-kadang baca Yasin pecah dua muka surat. Ataupun satu rakaat pun dah pecah dua muka surat pula, pecah dua bahagian Yasin. Jadi lagi panjang. Dan masa rukuk tu subhana rabbiyal azim 10 kali. Campur lagi doa lain, subuhun qudusun subhanallazi jabarut subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ighfirli dzambi kullah Allahumma inni a'udzu biridhak Allahumma laka raka'tu. Sambung lagi doa-doa yang lain. Jadi sebenarnya kalau kita solat cara kita sendiri, dan saya biasa tengok orang solat 2 rakaat tuan-tuan sekalian, setengah jam 2 rakaat baru tu. Lebih panjang daripada tasbih. Tasbih sekejap je, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu sekejap je, 15 kali tu. Berbanding solat dengan cara Nabi yang betul-betul. Dan bila kita hanya solat tasbih, membaca tasbih tadi, kita telah menyekat ruang berdoa dalam sujud. Sedangkan Nabi ajar berdoa masa sujud, kita bertasbih masa sujud. Jadi ia menyalahi kaedah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini saya cerita ni, tuan-tuan semua memang tak solat tasbih. Kita nak hujah dengan mereka. Nabi baca panjang Quran dalam berdiri, saudara baca tasbih. Tak kena dengan cara sunnah Nabi. Nabi banyak mengagungkan Allah dan Nabi banyak berdoa dalam sujud. Nabi doa macam-macam. Saudara pun tasbih masa sujud. Tak kena lagi dengan cara Nabi. Nabi ajar Abdullah bin Mas'ud, hadis Sahih Bukhari, berdoa masa tasyahud akhir. Imam Syafi'i kata doa panjang mana pun tak apa, 10 minit pun boleh lagi. Tapi saudara bertasbih masa tasyahud akhir. Jadi tak kena lagi dengan cara Nabi. Jadi macam mana kita nak bertahan dengan solat tasbih ni? Tak boleh tuan-tuan, tak kuat. Tak kuat. Allah A'lam. Kita berhenti di sini ya. Jazakumullah khairan. Minta maaf ambil masa yang panjang tuan-tuan. Semoga Allah merahmati kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kuliah kita saya dah bincang Akhir Khairuddin, dipindah ke Sabtu yang pertama ni. Sebelah ni Sabtu yang keempat